Okay, semalam ada satu leak, bukan leak, I mean ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists ada compilkan satu report yang mana uh, ada banyak leak documents, I think worth dalam dekat 3 tera, hasil daripada uh, kerjasama kumpulan jurnalis satu dunia. Okay. And diorang ni daripada Washington Post, BBC, Guardian, and satu dunia banyak lagi yang agent dekat Malaysia, tak sure. Tapi paper ni, dia basically dia listkan syarikat-syarikat dekat tax haven island. Contohnya macam Cayman Island, macam British Virgin Island, sebab dekat situ semua undang-undang dia very different dengan kita. So and dalam report tu ada orang Malaysia. Okay. Ada beberapa orang Malaysia yang sekejap lagi kita akan discuss. Tapi before that, I think it's important for us to tahu sedikit sebanyak pasal Pandora Paper and then British Virgin Island dengan other tax havens punya advantage and disadvantage, apa yang salah, apa yang tak salah, and then lepas tu kita akan go to satu orang Malaysia yang agak notable, yang memang kita sort of dah tahu memang dia akan buat benda-benda macam ni. Yeah. So dalam Pandora Papers ni, dia lebih kurang macam kalau dulu ingat Panama Papers yang mana ada nama siapa? Najib Tun Razak. Nama dia ada dalam Panama Papers dengan anak dia. Okay. And kita jangan lupa yang dia pun actually memang ada tangan dalam ada syarikat dekat BVI. Ini based on Panama Papers, bukan saya cakap. Okay, ini based on leak on Panama Papers tu, and I rasa dia pun tak pernah address or dia ada nafikan or whatever, but basically this Pandora Paper ni lebih kurang macam tu juga. Dia ada listkan syarikat-syarikat yang kat sana and siapa yang director, siapa yang beneficiary, siapa yang basically berkeuntungan lah dalam syarikat tu, dalam syarikat dekat BVI tu. Okay, jadi dalam laporan ni ada cakap apa yang kenapa Pandora Paper ni is a big deal, sebab dia kata mengikut study 2020, tahun 2020, at least 11.3 trillion dollars is held offshore. Maksudnya duit ni ada dekat offshore, bukan dekat orang tu. Duit ni ada simpan dekat company-company yang ada dekat BVI, yang ada dekat Cayman Island, Hong Kong dan sebagainya. Itu estimation saja daripada study, tapi tak ada siapa tahu, sebab undang-undang dekat negara-negara tersebut, tax havens tu, memang lain. Kita akan tengok macam mana dia function kejap lagi. Tapi dalam paper ni banyak lagi orang yang kena. Yang paling kelakar tiba-tiba Shakira pun ada. So basically memang orang yang memang banyak duit yang buat macam ni. Okay. And also kita kena acknowledge yang buka company dekat BVI ni tak semuanya jahat, tak semuanya negatif, tak semuanya sebab nak larikan duit, tak semuanya nak buat apa bisnes haram dan sebagainya. And setahu saya pun ada sikit pengalaman dalam bisnes. Mainly finance bukan sendiri yang jaga. Okay, orang-orang kaya akan appoint wealth management and consultation, and dia orang yang akan suggest benda ni. So basically kalau let's say you kaya macam si Shakira ni, so basically you ada $100 million dalam bank. Okay, and then all these agents will
you appoint that agent lah, mana-mana yang you suka, and then they will suggest to you what to do with the money. And then they will also propose lah, okay, letak dekat sini, invest kat sini, invest kat sana, ada yang masuk crypto, ada yang masuk saham, bla bla bla. And then tapi most probably kalau duit you banyak sangat, and then kalau you nak buat macam-macam benda, kalau dekat negara Malaysia ataupun US ataupun kat kebanyakan negara, you akan kena tax itu, tax ini, cukai itu, cukai ini. So basically apa yang tercapai kalau buka kat BVI tu, basically cukai dekat BVI tu tak lagi rendah. And ada lagi beberapa advantage company kat BVI. Nanti kita tengok. But anyway, salah satu contoh yang dalam ni dia bagi, ada Tony Blair. Okay. Tony Blair tu bekas PM British, basically England. Yeah, see, by purchasing the company shares instead of the building, the Blair benefited from a legal arrangement that saved them from having to pay more than 400,000 in property taxes. Okay. So the Pandora Papers show that in 2007, Blair and his wife, Cherry, not sure, became the owners of a 8.8 million Victorian building by acquiring the BVI company that held the property. The London building now hosts Cherry Blair's law firm. Okay, so apa yang jadi dalam ni? Apa yang Tony Blair dengan wife dia dah buat is, instead of dia beli bangunan tu daripada owner dekat negara dekat England, so instead of beli, apa dia buat is dia beli company yang owner dia the building. Maksudnya dia tak beli daripada company tu, dia beli company tu terus. See? I mean, it's, for me, itu tindakan genius. Dia dapat save duit, and then dia pun dapat company, and then probably ada business lain. Business dia beli tu ada business lain, and asset tu is under this company. So basically, rumah tu, building tu tak tukar nama, tak tukar kepada nama dia, just dia beli syarikat tu. Untuk orang lain mungkin tak ethical, okay, sebab dia lari daripada cukai. Not to say lari, dia tak payah bayar cukai sebab dia beli terus company tu instead of beli the building outright. So itu yang itu for me example yang a very good example yang highlight the, you know, kalau nak buka company dekat BVI or Cayman Island ni, tak semuanya jahat. Of course, kalau yang jahatnya. Also, dalam Pandora Paper ni, siapa ada? Jeng. Jolo. So, Jolo pun ada dalam Panama Paper ni. Okay. So, obviously kita tahu Jolo tu memang penyangak punya orang, money laundering, tipu sana sini. And then, bila nak kena dakwakan mahkamah tak datang, lari dan sebagainya. Obviously, boleh salah gunakan benda ni, tapi ada kegunaan je. So itu kita kena admit, okay. And report ni panjang, tapi dalam artikel ni dia just cakap beberapa notable people, and then apa implikasi dia, apa diterangkan lagi syarikat-syarikat yang agent yang buat ni, yang handle duit-duit orang ni. So kalau nak baca lagi, nanti ada link dalam description under sumber. So anyway, so kita tengok apa yang kalau buka kat British Virgin Island, kenapa bagus, kenapa ramai orang kaya-kaya buat, okay. And benda ni memang super rich je yang buat, sebab tak guna you nak lari cukai 10,000, 20,000. Okay, benda tu semua boleh bayar, no problem. Tapi kalau cukai, kalau duit you dah banyak sangat, bila cukai you dah sampai 1 juta, 2 juta kena bayar cukai, well, 1 juta, 2 juta tu boleh beli rumah baru, boleh beli kereta 2 or something. Okay, probably boleh beli your dream car.
satu tu daripada bagi kerajaan. So saya tak endorse ini semua, okay. Saya just cakap yang ada orang yang berpendapat lagi elok duit tu bagi dekat dia, tak payah bayar kat kerajaan, okay. Tapi saya support kita punya sistem pencukaian. Saya rasa agak fair. Tapi itulah, kadang-kadang orang nak duit lebih, obviously. And okay, so kalau nak buka company dekat British Virgin Island, BVI ni, so corporate flexibility, ensure the complete corporate transaction proceed with maximize efficiency. You see, sebab dia tak ada banyak sangat undang-undang, so dia memang flexible and efficient, okay, tak payah nak apa-apa. Kemudian minimal capitalization requirement, tak payah nak cost banyak sangat, tax neutrality, so cukai pun dapat disatukan, cukai pun kurang, so sebab dah disatukan, sebab you kena bayar salah satu daripada cukai apa-apa, and then low cost. You boleh buka company dalam dekat BVI dalam 1,400, memang low cost nak buka company. And then sebulan, setahun pun 450 US je. And then fast company formation, tak payah cakap banyak, sekejap je boleh buat. Ada report tu yang cakap 2 hari dah boleh settle semua. And then efficient company maintenance. Okay, ini yang for me agak susah lah. Obviously advantages daripada kita, sebab single director, single shareholder cukup. Lepas tu tak payah company secretary, kita kena. Residency requirement for director, diorang tak payah, kita kena. No requirement as to frequency or location meeting of director, kita kena. Company secretary kena jot down benda tu. Kalau you own company, you akan tahu semua ni. So tak ada requirement untuk audit, kita kena. Tak perlu annual filing, kita kena annual filing. So benda-benda ni semua, kalau buka company dekat BVI, tak payah risau. Okay, conservation register office and agency service, straightforward corporate record keeping requirement and flexibility, because sebab you tak payah buat banyak benda kan, tak payah secretary pun, you boleh buat sendiri. So you simpan file tu macam mana you nak, suka hati. Lepas tu another point yang besar is confidentiality, not secrecy. Okay, basically tak ada siapa boleh find out. Kalau nak, sebab tu banyak orang yang kena scam or whatever kat sini, trail dia akan mati dekat BVI or dekat Hong Kong. Sebab undang-undang dia memang tak benarkan kita untuk tanya. Bukan tak benarkan, dia tak akan bagi tahu. Kita boleh tanya, tapi dia tak akan bagi tahu sebab undang-undang secrecy. Lepas tu joint venture and IPO ready, memang ada light touch regulation outside of certain very specific industries, mainly investment funding, banking, insurance. BVI companies do not need regulatory approval to conduct their affairs. Tak payah lesen, easy. And then transaction fluency, lepas tu innovative trust structure, banyak lagi. Lepas tu senang debt financing, commercial court dia pun senang. Kalau you nak gaduh-gaduh partner apa semua, commercial court dia akan settlekan cepat. Kalau dekat Malaysia you nak settlekan, kena turun naik mahkamah, lawyer itu ini nak bergaduh-gaduh. Tapi kalau dekat sana, easy. And then lepas tu memang company-company besar pun banyak dekat BVI. Of course tak listed dekat mana-mana. And then memang very very beneficial. Okay, I think kita ada try buat macam tu. Jadi Labuan pun banyak tax free itu ini, tapi the deal is not as good as buka company dekat all these tax havens yang kita baru discuss tadi is BVI, okay, British Virgin Island. So dalam Pandora paper ni ada seorang yang for me quite interesting. Bukan interesting, kenapa? Interesting because kita dah tahu. Most of us dah tahu. Okay. Orang kaya, I could say super rich, because I think value is more than 50 million. Orang super rich yang kita tak tahu, orang ramai yang tak tahu. Okay. And dia lah Tun Daim dengan anak-anak dia, dengan kawan dia.
we'll go through this. Tapi um, for me, context is everything. Okay, context is everything, and please, kita kena keep in mind, kita tak nak tuduh siapa-siapa buat jahat. Okay, it's just for me interesting yang Tun Daim ada dalam ni, because kalau you orang bisnes lama, you akan tahu Tun Daim ni memang kaya gila, and just tak tahu apa aset dia, apa semua. And for me, rightfully tak payah tahu pun. It's just sekarang ni Tun Daim dah ada dalam list ni, so alang-alang dah terkeluar pun, why not kita look into it. Okay, firstly, Tun Daim rasanya semua orang kenal. Dia memang politician, memang dia businessman, and then dia pernah jadi Menteri Kewangan Malaysia daripada 1984 to 1991, meaning under Tun Mahathir. And kita pun tahu dia ni kroni siapa kan. So anyway, kita tengok macam mana apa yang dia pernah buat. Okay, his first business venture was in salt production. Partly because it seems easy, and partly because his partner's feng shui indicated that he should work with water. So they went to Thailand, blah blah blah. So dia pernah buat bisnes garam. Okay. Kemudian Daim pada tahun 1971 dia ada buka satu company construction. Okay. The company bought and developed Taman Bukit Maluri, Kepong. Remember, this is in the 1971. Okay, barely 20 tahun merdeka or something. And then masa tu NEP pun memang tengah hangat. Okay, basically dasar ekonomi baru yang benefit Bumiputera. So dia ni is one of the first yang benefit to the policy, which for me is very good. Dia ambil kesempatan dengan apa yang ada. As a businessman, kita kena respect tu. Lepas tu dia ada buat plastik juga. And then lepas tu ada banyak, dia memang banyak duit. Bila kita dah tahu semua ni, dia dah successful from construction in the 70s, okay. And then lepas tu what's interesting is pada satu masa dia pernah jadi Tokay Bank, okay. And also ini in the early 80s. Dia ada beli bank. Basically dia dah jadi owner of the bank. Can you imagine? Takkanlah owner of the bank tu kaya, owner bank tu miskin kan? Obviously owner bank tu mesti kaya to some extent, at least 100 million easy kan, dalam cash. And then dia beli company tu. Lepas tu whatever. So kita dah tahu dia ni kaya, and macam mana dia boleh jadi kaya. Memang dia kaya, kita dah tahu. Cuma sekarang ni tak tahu apa yang dia buat. So Panama Papers ni tak semua orang boleh akses. Okay, saya tak boleh tengok, you pun tak boleh tengok. Yang boleh tengok hanya orang yang ICIJ invite. And salah satu partner dekat Malaysia is Malaysia Kini. Okay, so kebanyakan report ni daripada Malaysia Kini je. Yang lain tu just ambil daripada Malaysia Kini punya findings. Because sekarang ni yang ada access to the documents hanyalah Malaysia Kini. So anyway, so report tu start macam ni. Ketika kebanyakan kanak-kanak lelaki memiliki peranti dan alat permainan, anak kepada Daim Zainuddin menjadi pemilik firma kepulauan Virgin Britain pada usia 9 dan 12 tahun. See, can you imagine? Umur you 9 dan 12 tahun dah ada share. That's very good. Orang kena buat ni. Kalau orang yang kurang kaya daripada dia ni, probably akan buka trust fund or OSB untuk anak-anak, or some sort of investment untuk anak-anak. But dia ni terus bagi share. Dahsyat tak dahsyat kan? Lepas tu diorang jadi pemegang saham Newton Invest and Finance Limited BVI pada tahun 2007, yang memiliki tanah di London bernilai 10 juta pound. 10 juta pound ada share dalam tu kan. So that's very good.
yang kita pun tahu. Bahasa menurut dokumen yang diperolehi Pusat ICIJ, mereka adalah bekerjasama bersama dengan ibu mereka, Naimah Abdul Khalid, yang merupakan isteri ketiga bekas Menteri Kewangan itu. Okey, sekarang fast forward dah jadi 2017, dah sampai 2017, mereka usia awal 20-an, mereka menjadi pemilik beberapa syarikat. So syarikat tu ada banyak, bukan satu, yang ditubuhkan di tempat perlindungan cukai itu, BVI, termasuk Splendid International Limited, yang ada aset property dekat London nilai 12 juta pound. 12 juta pound, kira-kira 65 juta kalau ikut Forex 2017. Okay. And sekarang ni baru keluar. So Newton Invest adalah firma pemegang amanah dan syarikat dengan Daim. Ini dia dah call Pandora Paper. Okay. So itu kita dah tahu. Memang ini strategi dia. Is it unethical? For me, tak. For me, this is a very brilliant move. Okay. Just cuma saya rasa ini untuk kesenangan. Kesenangan dia lah, bukan kesenangan orang lain atau kerajaan Malaysia. Just kesenangan dia untuk paskan duit-duit ni semua dekat family dia. Tapi apa yang for me quite interesting is salah seorang rakan Daim ialah Josephine Premla Sabaratnam, bekas peguam dan timbalan pendakwa raya. So dia pernah jadi pendakwa raya yang pernah berkhidmat bersama Daim sebelum memegang jawatan penting dalam pelbagai syarikat. Ini termasuk Bank Switzerland ICB Banking Group yang dimiliki oleh Daim sebanyak 74.4% ketika disenaraikan di London Investment Market pada tahun 2007. Bank ni sangat besar. Okay. Kalau you research bank ni, bank ni ada buka banyak bank lain. Dia banking group. So basically dia ada banyak bank dalam dunia ni. And memang saya ada pernah baca report dulu. Bukan report. Ada satu, saya tak ingat. Mungkin Raja Petra yang cakap Tun Daim memang ada a group of banking ni yang prevalent dia banyak dekat Afrika. So I guess betul. So apa yang Raja Petra cakap tu memang for me memang betul. Sebab bukan betul, I mean Pandora tu dah backup the allegation Raja Petra cakap yang Tun Daim own itu ini. 74%. You rasa berapa worth bank ni? Bukan bank ni, bank group ni. Okay. Kemudian nama Josephine muncul lagi di Newton Invest and Splendid International yang mana anak dia ada tadi. So dia ni pun ada, ni kawan dia. Okay. Si Josephine ni. So diorang company Newton Invest and Finance Limited and Splendid International Limited ada aset dekat 800 feet and 200 feet di Melbourne. I'm not sure where. London menjadi alamat yang mencubur kegagalan curian yang melibatkan anak Daim dan harta benda atau syarikat di London. Sebagai contoh, anak perempuannya yang berpekalan di Switzerland, aslinya Daim Pan, yang mengambil nama keluarga suaminya, merupakan pengarah syarikat Britain 8 Bryanston Square Freehold Limited. And company tu memang daftar dekat UK Company House, pengurus hartanah, property agent. Bagaimana hanya memiliki aset GBP, hanya memiliki aset 5 pound menurut file terakhir. So ini dah cash out. Probably, kan, must be. Okay. So dokumen dilihat menyatakan syarikat tersebut adalah syarikat pelaburan. Si dalam Pandora Paper saja, syarikat dan firma pemegang amanah yang memiliki anak-anak isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai at least 25 million pound. Okay, macam apa? 3 Abdul pula kan. So basically 25 million pound equals to 141 million ringgit. For me itu dah kira super rich lah. For me anything yang above 50 million you dah boleh panggil yourself super rich.
Kalau more than 1 billion tu is like, mega rich, I guess. So anyway. So dia kata, tak semua pemegang amanah yang dikaitkan dengan Pandora Papers adalah dia punya, dan sebahagian adalah milik anak-anaknya dan dia tidak pengetahuan walaupun kawalan terhadapnya. So apa yang saya cakap tadi betul. Dia buka company ni untuk anak dia bagi share, lepas tu dia biarkan anak dia run. For me, it's quite brilliant. I mean, semua orang patut buat benda ni, tapi please ikut undang-undang, and kalau boleh, and make sure bayar cukai and everything. Lepas tu dia kata juga, saya sudah bersara agak lama dan pemegang amanah adalah sebahagian daripada perancangan harta pusaka. So memang dia nak bagi. Okay. Lepas tu, agent ni banyak dekat Singapore. Yang kita dah tahu, memang Singapore pun is considered a tax haven dekat Asia, tapi not as as attractive as the BVI. Okay. Dia cakap kenapa Singapura. So ini offshore trust company yang link to Daim Zainuddin. Okay. So ICB Financial Group Holding Trust, ICB Share, DZ Trust, Daim Zainuddin Trust, I guess, ICB Trust Limited. Ini yang the first, yang tiga ni is just the bank tadi tu. Lepas tu Newton Invest, ni anak dia. Splendid, anak dia. Catalyst, anak dia. Penhaligon Investment, anak dia dengan kawan dia siapa, Josephine. The Holothurian Investment Trust. See, memang genius. So for me, memang genius semua ni. And I rasa tak semua orang tahu, and tak semua orang, well, to be honest, tak semua orang ada as much cash as him. Orang biasa akan probably buka hibah or something, or buka ASB or something for orang yang macam kita ni lah, yang macam tak ada, yang tak banyak duit kan. So apa dia cakap dekat, apa yang Daim cakap bila Malaysia Kini punya reporter tanya dia kata, kenapa you obsessed dengan punya harta? Benda ni dah lama, I pun dah businessman lama. And for me, that's quite fair. That's quite a fair response. Kenapa nak sibuk-sibuk atau orang kan? For me, I nak cover benda ni because I see something good yang kita boleh praktikkan. Is kalau nak is first kerja kuat, second ambil kesempatan mana yang ada, as a businessman, and then kena bijak, okay. And you kena tahu banyak benda untuk you buat apa yang Tun Daim buat, even back in the 70s. And dia kata dia pun claim yang semua cukai-cukai or whatever semua dah dibayar settle. Okay. So dia kata tak ada masalah. Dia nak check lah. Benda ni just basically expose. Okay. And then for me, it's a fair response. Memang jurnalis pun tak ada sebab, bukan tak ada sebab lah. Tak ada sebab nak tanya dia pasal harta dia itu ini. I don't care. Okay. We shouldn't care. Kita semua tak perlu peduli apa aset dia. But yang valuable for me is his life story. Apa dia buat. Kenapa dia buat macam tu. Kenapa dia buka BVI. Kenapa dia apa efek dia boleh buat kat BVI tu. And anak-anak dia dapat, kawan dia dapat, bini dia dapat or whatever. Okay. For me, ini je yang boleh ambil teladan. Tapi ada juga yang jahat macam Jolo tu. Obviously dia money laundering and what not. And then lepas tu ada dalam the same report Panama, the Pandora paper ni, at least ada dua ahli politik yang kita tahu dalam nama dia ada. Satu, Zahid Hamidi. Kedua, Tengku Zafrul, kita punya Menteri Kewangan. So benda tu maybe kita akan cover later. So I think sampai situ lah. I hope kita belajar
apa Pandora Paper ni and kenapa dia tak dianggap jenayah semuanya, and kenapa tak semuanya itu based on apa yang you buat. Okay, tak semestinya jahat. So benda ni I think it's good information. Pasal BVI ni, I mean, ramai dah tahu, banyak businessman dah tahu dia punya advantages, and ini just a reminder. I mean, 5 tahun dulu masa Panama Papers, macam ni juga kita baca. Yeah, so I hope semua boleh learn lah thing or two about apa Panama Papers ni, and all the key personnels, all the key persons yang dalam ni yang kita tahu dalam kerajaan kita. So I think as a, I mean, well, businessman macam Tun Daim ni kita tak kisah sangat, tapi nak look into all the politicians yang terlibat punya involvement, for me is very important. Dia nak kaya suka dia lah kan, tapi kalau you serve dalam kerajaan and you nak kaya, for me itu dah conflict of interest. So anyway, maybe, and sekarang ni pun I tak dapat nak buat report banyak sangat because paper tu tak boleh access. I tak boleh access paper tu. Just I think for now yang I tahu Malaysia kini boleh access, and I really want to look into the involvement of Zahid Hamidi and Tengku Zafrul. I think that's far more important than Tun Daim. Tapi at least we can learn a few things from Tun Daim punya situation. Okay, I think sampai situ je. Kalau you suka discussion ni, you boleh put comment and then I will reply, and kalau boleh like, and kalau boleh subscribe terus, because saya bukan nak buat konten apa, saya nak discussion sebab saya suka nak tahu apa yang you guys fikir, and at the same time saya belajar bila buat research pasal semua ni. So itu je lah, sampai situ. Okay, thanks.